Definisinya dia adalah seorang lelaki manusia, memiliki personaliti seorang Yahudi, dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya istidraj yang paling besar. Dia adalah Dajjal wal'iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه أقوالنا اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Muadzin yang bertugas di surau ini, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pengajian-pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala limpah kurnia serta inayah yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita semua pada hari ini. Dipilih kita daripada segelintir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat memakmurkan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah kepadanya. Waktu yang tidak pernah dipersiakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan dimanfaatkan untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama' perhimpunan perkumpulan, suatu majlis yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, akan diturunkan ke atas orang yang hadir ke tempat seperti ini dengan ketenangan jiwa, diselubungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadiri, dikerumuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga nama mereka disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita ke tempat ini, dengan berhimpunnya kita di dalam majlis ini, dan juga kita berada pada waktu yang sangat memiliki fadilat dan kelebihan ini,
Mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkatkan darajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita dan juga menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang beriman di dunia dan di hari akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini, segala kesempitannya, segala permasalahannya dan juga segala kesusahannya dipermudahkan oleh-Mu ya Allah. Ditunjukkan jalan keluar dan juga diberikan kelapangan jiwa dan juga dilepaskan daripada gundah gulana dan juga keluh kesah ya Allah. Jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini ya Allah, setiap permohonannya, permintaannya dan juga harapannya kepadamu diperkenankan oleh-Mu ya Allah. Tunaikan segala apa yang kami inginkan ya Allah, dan juga perkenankan apa yang kami harapkan kepadamu ya Allah. Jadikanlah lisan kami adalah lisan yang Engkau mustajabkan segala doa yang baik daripada kami ya Allah. Dan jadikanlah lisan kami adalah lisan yang menyambung apa yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga lisan yang tidak pernah berdusta dan juga tidak pernah menduka cita ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap yang hadir pada hari ini seorang hamba-Mu yang Engkau berikan sepenuh-penuhnya keredaan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang Engkau redai ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi dan Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala asbab untuk kami diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Selindungilah segala keaiban dan kekurangan kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan ini semua ya Allah, dapat kami menemukan penghabisan hidup yang baik daripada dunia yang sementara ini ya Allah. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami dimatikan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka kita untuk pada hari ini membicarakan, membincangkan berkenaan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dimaksudkan adalah daripada Sayyidina Hudzaifah Al-Ghifari, menyebutkan bahawasanya ittala'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakaruna qalu nadhkuru as-sa'ah. Berkata Sayyidina Hudzaifah Al-Ghifari, ketika mana kami sedang duduk bersama dengan para sahabat di dalam Masjid Nabawi, keluar kepada kami, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami sedang berbicara di antara kami. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, apa yang kamu perbincangkan wahai para sahabatku? Maka Sayyidina Hudzaifah mengatakan, wahai Rasulullah, kami memperbincangkan berkenaan bilakah berlaku hari kiamat. Hadirin rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat apabila sampai sahaja ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazimnya mereka itu akan duduk dengan tenang,
seperti mana terdapat burung yang bertelur di atas kepala mereka. Tidak bergerak mereka, subhanallah. Tetapi sekali-sekala apabila mereka itu bersembang, berbicara, ataupun mereka itu berkata-kata di antara mereka, maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu berkata-kata? Apa yang kamu sembangkan? Para sahabat bukan macam kita, janji duduk saja bersembang. Janji bersembang saja duduk. Kita ni pantang jumpa saja sembang. Nasib baik, alhamdulillah, kita sudah pun memahami dan juga kita ini orang yang telah pun membiasakan kalaulah di dalam khutbah tidak berkata-kata. Maka alhamdulillah, majoriti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama lelaki. Yang wanita bukanlah kita katakan tak berkata-kata ataupun bersembang, tidak, tapi ustaz tak nampak perempuan. Yang lelaki alhamdulillah ketika mana khutbah Jumaat ataupun khutbah hari raya, mereka alhamdulillah senyap, alhamdulillah. Mungkin kerana itu adalah suatu perkara yang disebutkan sebagai sunnatul hasanah. Ada suatu perkara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dimulakan oleh para ulama dan juga oleh orang-orang yang memahami, orang-orang yang mereka itu disebutkan sebagai uqala, orang yang berakal, memulakan suatu perkara tersebut dan diikuti oleh manusia-manusia setelahnya, menyebabkan pengislahan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah tak ada tok khatib berdiri dekat sini. Tidak ada Tok Bilal berdiri sebelum daripada khutbah. Lalu menyebutkan setelah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Setelah daripada itu terus Tok Bilal ataupun muazzin dia pun pusing belakang kepada makmum. Katanya, ya ma'syaral muslimin, man qala li sahibihi ansit wa imamu yakhtubu yaumul jum'ah faqad lagaut, faman lagat fala jum'ata lah, istami'u wa ansitu yarhamni wa yarhamkumullah. Lepas tu kalau dekat Malaysia sambung lagi dengan doa, Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Subhanallah. Benda tu tak ada zaman dulu, tapi diadakan oleh para uqala supaya umat Islam terislah, bukannya porak-peranda. Kata Rasulullah, man sanna fil islami sunnatal hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila qiyamis sa'ah ghairi an yanqusu min ajrihi syai'. Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara di dalam Islam, perkara yang baik. Maksud mengada-adakan tu, maksudnya perkara itu tidak pernah didahulukan oleh orang-orang sebelumnya, tapi dia yang mengadakan perkara tersebut kerana melihat ada pengislahan dan pembaikan pada perkara itu. Ada orang subhanallah tak berani nak terjemah. Ada juga bila ustaz datang ke surau, rupa-rupanya tuan muazzin itu dia terjemah sekali, yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata-kata kepada rakannya, hey, diam. Contoh. Ansit maksudnya diam. Kawan kita cakap, kita pun, hey, diam. Faqad laghauta, dia telah pun sia-sia pahalanya. Siapa yang sia-sia, semua pun sia-sia. Yang sembang sia-sia, yang suruh diam pun sia-sia juga. Faqad laghauta, barang siapa yang telah pun sia-sia pahala, telah pun lagha, maka tidak ada pahala Jumaatnya.
maka diamlah kamu, tumpukan perhatian. Mudahan diberikan kerahmatan kepadaku dan kepada kamu semua. Ada yang terjemah. Sebenarnya lebih baik terjemah, alhamdulillah. Kerana apa, subhanallah? Tak semua orang-orang Malaysia ni faham hadis. Kita bukan orang Arab. Kalau kita ni macam orang Pakistan, memang terbiasa dengan bahasa Arab. Dan kalau ada orang cakap bahasa Arab, mereka faham, cuma tak boleh nak balas. Manusia ni dengan bahasa dia macam dua. Sama ada dia macam manusia hidup ataupun macam-macam manusia mati. Yang macam manusia hidup, bila orang cakap dia boleh balas. Itu manusia hidup. Maksudnya dia faham dengan perkataan tu. Ada bahasa yang kita ni macam orang mati. Faham tak? Orang cakap kita faham tapi tak boleh nak balas. Macam mayat. Faham tak? Orang tu cakap kita faham tapi nak balas tak boleh. Macam kita dah mati, macam kita ni dah meninggal dunia. Orang cakap kita dengar, tapi nak balas tak boleh. Subhanallah. Banyak yang macam ini, banyak yang macam ni. Macam ustaz, orang Banjar. Bila orang Banjar cakap, faham, tapi nak balas balik tak boleh. Pasal apa? Kadak kawak basurah Banjar. Tak boleh cakap bahasa Banjar banyak. Subhanallah. Tapi alhamdulillah bila belajar bahasa Arab, bila orang Arab cakap, kita boleh balas, alhamdulillah. Ada juga mungkin di kalangan tuan-tuan yang faham bahasa Arab. Bila ada orang cakap bahasa Arab, faham, alhamdulillah. Tapi bila nak balas tak boleh. Bukan tak boleh maksudnya tak boleh langsung, tapi tak boleh nak balas dengan yang sempurna lah. Subhanallah. Macam dulu kalau mula-mula kita belajar bahasa Arab, bahasa broken habis. Anta kalam ana, anta mafi amal. Tapi macam itu. Subhanallah. Bahasa Arab broken habis. Janji faham. Kita pun sama jugalah. Kalau ustaz cakap bahasa Inggeris broken. Cakap bahasa Inggeris broken. Subhanallah. Let's go together. Macam itu. Subhanallah. Janji faham. Sebab kita ni bila cakap bahasa Inggeris, antara kita bukan tak tahu bahasa Melayu pun. Tapi bajet kan, biasalah. Manusia ni kadang-kadang dia ada sifat-sifat bajet dalam hati tu. Sifat-sifat nak menunjuk konon-konon dia pandai. Subhanallah. Ustaz tak pernah pun tengok orang-orang, tak pernah pun tengok manusia yang fasih bahasa Arab tiba-tiba nak cakap bahasa Arab dekat orang lain. Tapi banyak ustaz tengok orang yang tahu bahasa Inggeris sikit-sikit. Bila cakap sikit-sikit campur bahasa Inggeris. Sikit-sikit campur bahasa Inggeris. Minta maaf, ustaz bukannya nak meninggi diri. Ustaz pandai bahasa Arab. Tapi bila ustaz cakap dengan orang Melayu, tak ada pula ustaz nak campur-campur bahasa Arab. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, oleh kerana perkara yang disebutkan sedemikian, dia adalah memberikan keislahan kepada umat Muhammad. Iaitu sampai sekarang orang faham, kalaulah khutbah itu dilangsungkan, maka perlu diam. Walau bagaimanapun keadaannya, walaupun dia lihat kawannya di sebelah bersembang, dia tak boleh nak tegur, melainkan kalau tegur dengan isyarat sahaja. Contoh. Alhamdulillah sekarang ada banyak perubahan berbanding yang dulu-dulu. Dah tak ada lagi manusia bersembang di dalam masjid. Rasa-rasanya alhamdulillah, kalau sekarang ini yang bersembang tu waktu ceramah aja. Waktu khutbah semuanya diam, sampai belakang pun diam, alhamdulillah. Subhanallah. Sebab ceramah tak ada orang yang mulakan. Jadi barang siapa yang bercakap-cakap ketika mana ustaz sedang berceramah, tak ada pula orang ingatkan sebelum mula ceramah. Sebab itulah subhanallah, banyak je yang bercakap-cakap dia buat kesimpulan ustaz cakap. Subhanallah, ustaz ceramah depan, dekat belakang dia buat kesimpulan. Alhamdulillah. Sekarang kan banyak orang-orang yang buat react sekarang. Sampai kat surau pun nak buat react juga. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah perihal para sahabat.
Mereka itu walau bagaimanapun keadaan mereka, kalaulah duduk di dalam Masjid Nabawi, macam mana pun mereka akan senyap. Para sahabat bila duduk di dalam Masjid Nabawi, mereka tak akan berkata-kata, tidak akan bersembang. Tetapi kalau adalah perkara yang mereka sembangkan, kalau adalah perkara yang mereka itu perbincangkan, memberikan perkara itu adalah benda yang besar dan juga penting bagi para sahabat. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, amma tadhakkarun, apa benda yang kamu itu perkatakan, apa benda yang kamu itu sembangkan wahai para sahabat? Maka kata Sayyidina Hudzaifah Al-Ghifari menyebutkan bahawasanya, nadhkurus sa'ah, wahai Rasulullah, kami ini mengingati ataupun kami menyebutkan tentang bilakah berlaku hari kiamat. Maka perkara ini adalah perkara yang menjadi satu perkara yang penting kepada para sahabat, sehinggalah mereka itu berkata-kata dan bercakap di dalam Masjidun Nabawi sebelum daripada kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya benda ni sangat penting kepada para sahabat. Sangat penting betul. Sampaikan dalam masjid mereka boleh bercakap. Kalau benda ni tak berapa penting, maka nescaya mereka tak akan bercakap di dalam masjid, terutama lagi Masjid Nabawi. Subhanallah. Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini telah pun dididik dengan disiplin yang sangat tinggi. Dididik dengan adab yang begitu tinggi, terutama di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tidak ada seorang sahabat pun memanggil Nabi Muhammad dengan memanggil namanya ya Muhammad, tetapi memanggil dengan gelarannya ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan berlaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kamu melihat sebelumnya berlaku 10 perkara terlebih dahulu. Maksudnya hari kiamat tidak akan mengejut berlaku, melainkan sebelumnya berlaku 10 perkara terlebih dahulu. Kalaulah 10 perkara itu tidak berlaku lagi, maka jangan kita bimbangkan kiamat itu akan berlaku, kerana ia memang tidak akan berlaku. 10 perkara ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu, dan di dalam hadis ini disebutkan tidak mengikut turutan kronologi. Dia adalah turutan dalam hadis, tetapi dia tidak mengikut susunan kronologi. Kerana para ulama telah pun mengkaji dan juga meletakkan kronologi, mendapati bahawasanya perkara yang disebutkan kebanyakan berkenaan dengan petanda-petanda besar hari kiamat, Rasulullah SAW tidak menyebutkan mengikut turutan, melainkan adalah turutan yang disebutkan itu turutan di dalam hadis semata-mata. Apa yang disebutkan di sini? Fadzakara, maka Rasulullah SAW pun menyebutkan apakah yang berlaku sebelum daripada kiamat itu ditegakkan ataupun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Rasulullah SAW, ad-dajjalu ad-dukhanu wad-dajjal wad-dabbata wa tulu'a syamsi min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juj wa ma'juj wa thalathata khusufin khasfun bil masyriqin wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila ma'syarihim. Rasulullah menyebutkan perkara-perkaranya adalah yang pertama ad-dukhan, kemudiannya ad-dajjal, kemudiannya ad-dabbah, kemudiannya terbit matahari daripada sebelah barat, kemudiannya
turun Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudiannya Ya'juj dan juga Ma'juj. Kemudiannya berlaku 3 kali gerhana. Gerhana yang pertama berlaku pada sebelah timur, gerhana yang kedua berlaku pada sebelah barat, dan gerhana yang ketiga berlaku dekat benua tanah Arab. Dan yang akhir, kata Rasulullah, keluar api daripada bumi Yaman yang mengejar manusia sehinggalah mereka itu terkepung dekat suatu tempat di Mahsyar. Mahsyar itu sebuah negeri dekat Syria sekarang, bukan padang mahsyar hari akhirat. Ada orang kata mahsyar tu tempat manusia dihimpunkan di hari kiamat. Bukan, itu nama tempat, macam Selangor. Contoh, subhanallah. Padang mahsyar hari akhirat tu, itu dunia lain. Itu dah alam lain. Ni masih lagi di dunia, masih lagi belum berlaku kiamat, tapi telah pun berlaku petandanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 10 perkara. Dan semua perkara ini disebutkan satu persatu oleh Rasulullah SAW, seperti mana yang kita ini beritahukan. Turutan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini tidak mengikut turutan kronologi petanda-petanda akhir zaman, tetapi dia adalah turutan di dalam hadis semata-mata. Kalau tidak, subhanallah, tidaklah dikemudiankan turun Nabi Isa alaihi salam berbanding Dajjal. Kerana apa? Nabi Isa dengan Dajjal itu adalah satu zaman. Maksud satu zaman, dia berlaku sekali. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara dalam petanda besar berlaku dalam satu zaman. Setiap satunya bertemu dengan yang lain. Apakah dia? Yang pertama, Al-Mahdi Al-Muntadhar di akhir zaman. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, Ya'juj dan juga Ma'juj. 4 perkara ini dia berada dalam satu zaman. Semuanya bertemu di antara satu sama yang lain. Adapun Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan mendirikan salat dalam satu jamaah di dalam jamaah salat. Adapun Dajjal berperang dalam peperangan yang dikatakan Malhamatul Kubra bersama dengan orang-orang Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar. Yang membunuh Dajjal pada waktu itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Adapun Ya'juj dan juga Ma'juj keluar setelah daripada matinya Dajjal dan juga matinya Ya'juj dan Ma'juj, hasil daripada permohonan doa Nabi Isa alaihi salam supaya Allah Subhanahu wa taala hapuskan mereka semua, lalu mereka dimatikan dengan suatu perkara yang tidak diketahui. Banyak daripada pendapat para ulama, tetapi yang pastinya ia masih belum diketahui. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala hantarkan seperti mana serangga daripada langit yang memakan jasad-jasad yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj ini sampai mereka itu reput. Ada yang mengatakan dihantarkan suatu udara yang menyebabkan Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka ini mati serta-merta dan macam-macam. Subhanallah. Jadi untuk kita terangkan satu persatu, rasanya setiap satu itu panjang lebar. Jadi kita petik lebih kurang 2 sahaja daripadanya, ataupun 3 daripadanya. Yang pertama adalah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan itu adalah asap yang berkepul-kepul keluar daripada bumi, bukan disebabkan gunung berapi dan bukan disebabkan apa. Dia keluar
adalah tanda peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku 3 kali berturut-turut. Berlaku kali pertama dekat sebelah timur, berlaku kali kedua dekat sebelah barat, dan keluar buat kali yang terakhir dekat rukun Kaabah. Tahu tak kita Kaabah itu sebenarnya dia punya rupanya adalah segi 4 sama sisi, segi 4 tepat. Kaabah ini sebenarnya dia itu berbentuk agak panjang sedikit. Tetapi apabila telah berlaku suatu banjir besar di dalam zaman Bani Quraisy, pada waktu itu Kaabah itu dimasuki oleh air dan dinding Kaabah itu retak. Dinding Kaabah itu retak. Lalu mereka itu mengambil inisiatif untuk membina semula Kaabah yang baru. Kaabah yang asal diturunkan batu-batuannya, dirobohkan. Lalu dibinakan dengan Kaabah yang baru. Kaabah yang baru itulah rupa macam yang kita lihat di zaman sekarang. Kaabah yang zaman sekarang segi empat sama, kan? Kaabah dulu segi 4 tepat, segi 4 sama sisi. Maksudnya 2 daripada dindingnya panjang sikit. Dia agak panjang sikit berbanding yang sekarang kita tengok segi 4 tepat. Subhanallah. Dan Kaabah yang sekarang telah pun ditinggikan lantainya. Kalau siapa-siapa yang pernah pergi umrah, rasanya semuanya pernah pergi umrah, rasa kat sini alhamdulillah. Yang belum pernah pergi, subhanallah, Kaabah tu kalau kita berdiri dekat dia punya pintu ataupun dekat multazam, kita ini berdiri dekat pintu Kaabah ataupun multazam, kita akan dapati bawah pintu Kaabah tu atas kepala kita. Atas kepala kita. Oleh kerana ustaz pergi sana, ustaz kan pendek, kan? Ustaz kan rendah. Subhanallah. Bila berdiri dekat depan tu, ustaz berdiri jongkit kaki sikit, tangan ke atas, baru sampai dekat bawah pintu Kaabah tu. Maksudnya tinggi, bukannya rendah. Menyebabkan apabila banjir, air banjir tak masuk dalam Kaabah. Jadi itulah dia punya sebabnya lantai Kaabah tu ditinggikan. Ditinggikan sampai, dan dikatakan lantai Kaabah tu sudah pun kali ketiga ditinggikan sampailah ke tahap yang sekarang. Pernah berlaku banjir besar di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan lantai Kaabah. Tapi tak berapa tinggi sangat, mungkin tinggi tahap pinggang atau tinggi tahap bahu kita, masuk juga air apabila banjir besar. Kemudiannya dibina kembali oleh orang-orang Arab Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan lagi lantai Kaabah tersebut. Maka pada waktu itu subhanallah, Kaabah itu berbentuk segi 4 sama macam kita lihat di zaman sekarang, dan tanda pada Kaabah yang sebenar itu dibiarkan pada Hijr Ismail. Hijr Ismail yang melengkung itu adalah Kaabah juga. Sebenarnya Kaabah yang asal saiznya sampai ke situ. Sebab itulah kalau kita ini bertawaf, masuk dekat Hijr Ismail tak sah tawaf. Pasal Hijr Ismail itu adalah Kaabah juga. Tapi bila ditinggikan, bila Hijr Ismail itu subhanallah, bila Kaabah ditinggikan, tak cukup batu-batuan untuk bina sekali dekat tempat Hijr Ismail, maka kekallah Kaabah seperti mana sedemikian sehinggalah ke zaman sekarang. Dan Kaabah itu tidak lagi dirobohkan, tidak lagi dibina semula, itu atas dasar daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Kaabah tidak lagi dirobohkan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang dikatakan Kaabah dirobohkan tu, roboh untuk bina semula. Dan waktu itu Kaabah itu dirobohkan, waktu itu Kaabah belum lagi kiblat untuk mana-mana agama. Islam pun masih belum ada waktu tu. Rasulullah masih lagi 25 tahun. 25 tahun itu Rasulullah belum lagi diutuskan sebagai seorang Rasul, memberikan makna agama Islam masih belum ada, memberi makna Kaabah tu belum lagi kiblat kita. Hadirin dan rahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka subhanallah, dalam Kaabah tersebut, oleh kerana Kaabah itu dia punya rupa dia memanjang. Dia dalam Kaabah itu terdapat 3 tiang. 3 tiang yang berderet, yang ianya membentuk memanjang daripada Hajar Ismail pergi kepada Hajar Aswad. Kaabah, contoh ini Kaabah. Kita ni contoh dalam Kaabah, contoh. Di sebelah sana Hajar Ismail. Di sebelah sini pintu Kaabah. Dekat dalam ni ada tiang. 1, 2, 3. Tiang tu subhanallah sebenarnya 4 tapi jadi 3. Macam itulah sebab dia panjangkan dulu. Jadi bila dipendekkan, tiang jadi sikit. Dalam Kaabah tersebut ada 3 tiang. Sebab zaman dulu mana ada teknologi zaman sekarang. Bila kalau buat sekarang boleh buat bangunan lapang, tak ada tiang langsung pun boleh. Maksud tiang tu tiang kat dalam. Tiang luar wajib lah, tapi tiang kat dalam tak ada. Lapang. Sekarang ada teknologinya. Tetapi zaman dulu bila bangunan tu besar, dia confirm ada tiang. Dan tiangnya confirm rapat-rapat. Begitu juga dengan pembinaan Kaabah. Kaabah itu dalamnya ada tiang, dan tiang itu agak rapat di antara satu sama yang lain. Dan daripada bawah tiang itulah nantinya di akhir zaman akan keluar asap namanya dukhan. Dukhan itu bukannya asap yang terhasil daripada dentuman ataupun hantaman meteor. Dia bukannya suatu dentuman ataupun suatu asap yang keluar daripada kebakaran ataupun bencana alam. Tapi dia benar-benar keluar kerana tanda peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada ketika itu. Yang pada waktu itu telah pun berlaku zaman-zaman yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Dah tak ada lagi dah yang dikatakan sebagai yang dikatakan Ya'juj dan Ma'juj. Dukhan ini dia keluar pula pada waktu yang berhampiran dengan perkara-perkara yang lain. Kalau kita tadi kita sebutkan 4 perkara berada dalam satu zaman. Dukhan ini pada zaman yang lain, dan dia itu berada pada zaman yang perkara-perkara lain pun ada sekali. Iaitu apakah dia? Yang pertama dukhan, yang kedua dabah, yang ketiga terbit matahari daripada sebelah barat, dan juga yang terakhir sekali keluar api daripada bumi Yaman. 4 perkara ini pula adalah berada pada satu zaman yang bertemu satu sama yang lain. Lepas berlaku dukhan, tak selesai lagi dukhan, keluar dabbah. Masih lagi hidup dabbah tersebut. Dabbah tu haiwan. Masih lagi hidup dabbah itu, pada waktu itu terbit matahari daripada sebelah barat. Dan matahari terbit daripada sebelah barat dalam masa tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Maksud tempoh 3 hari itu, berlakunya waktu siang yang sangat panjang, kemudian berlakunya waktu malam yang sangat panjang, dan kemudiannya berlaku lagi seperti mana sedemikian selama 3 hari. Pada hari yang pertama manusia bertakut, semuanya bertempiaran, katanya kiamat ingin berlaku. Bila berlaku lagi pada hari yang kedua, pada waktu itu telah pun berlakunya terbit matahari di sebelah barat. Mereka pun mengatakan, oh mungkin ni fenomena biasa saja kot. Masing-masing pun tinggalkan balik ibadah. Berlaku lagi untuk kali yang ketiga. Pada waktu itulah Allah Ta'ala keluarkan api daripada bumi Yaman. Yang paling tepat sekali adalah bumi Eden. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lebih khusus, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, dalam sabdanya, la taqumas sa'ah hatta yakhrujun naru min qa'il adan. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah keluarnya api daripada mangkuk bumi Adan. Eden ni dia adalah sebuah negeri yang terletak di atas sebuah mangkuk yang besar. Mangkuk tu dia adalah satu kawah
gunung berapi yang sangat besar di bawah negara Eden. Eden Yaman, yang dikatakan oleh para saintis, kalaulah ia meletus, maka gunung berapi yang lain ibarat mercun-mercun kecil kepada bom atom yang sangat besar. Maksudnya, gunung berapi yang kita tengok dahsyat sangat tu, dia macam al-abun nariyah, kata para saintis. Dia seperti mana letupan-letupan mercun saja kalau kita ini nampak. Nak banding dengan letusan yang berlaku dekat bumi Eden yang ianya besar, Masya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Subhanallah. Kalau sekarang sekalipun, kalau kita duduk dekat bumi Eden, dia punya bahang panasnya luar biasa. Air lautnya panas. Subhanallah. Waktu malam pun suam-suam. Dia takkan jadi sejuk air laut. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 perkara ini berlaku lebih kurang dalam satu zaman, iaitu dukhan, dabah, terbit matahari daripada sebelah barat, kemudiannya berlakunya api keluar daripada bumi Yaman yang mengepung manusia dekat suatu tempat namanya Mahsyar. Tempat itu sekarang di Syria. Orang yang tak sempat sampai ke sana mati dijilat api tersebut. Orang yang sempat sampai ke sana maka terkepung dekat tempat itu. Dan pada waktu itu tidak ada lagi dah manusia yang beriman. Kata Rasulullah SAW, la taqumas sa'ah hatta la yujadu fi wajhil ard man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah tidak ada lagi di atas muka bumi ini orang yang menyebutkan perkataan Allahu Allah. Subhanallah. Biarkan siapa nak katakan zikir Allah Allah tu tak bermanfaat. Yang penting orang yang sebut Allah Allah itu adalah penongkat langit. Selagi mana ada orang yang sebut kalimah Allah, 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 selagi itu kiamat tidak akan berlaku. Maksudnya, orang yang paling nipis iman pun dah tak wujud pada ketika itu. Astaghfirullahaladzim. Maksudnya, kalau zaman sekarang ini, orang yang kurang iman pun masih sebut perkataan Allah. Tak kisahlah dia nak sebut Allah tu macam mana, Allah tu macam mana, tetapi masih lagi menyebut kalimah Allah. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sampaikan kalimah Allah pun tak disebutkan oleh mana-mana manusia pada ketika itu. Pada waktu itulah berlakunya hari kiamat. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tidak perlu kamu itu bimbang. Kamu tidak akan melihat hari kiamat berlaku, melainkan kamu akan pergi dulu. Kita akan meninggal dulu sebelum kiamat berlaku. Jangan takut, kiamat tak akan berlaku dan kita menyaksikannya. Tidak akan. Kalau kiamat berlaku dan kita menyaksikan kiamat itu berlaku, lepas kiamat tu di mana kita nak duduk? Dah dunia dah tak ada. Betul tak? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah petanda-petanda besar hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertamanya adalah dukhan. Dan dukhan itu keluar dengan 2 kemungkinan. Dua-dua kemungkinan tak dapat dipastikan lagi, tetapi kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Kemungkinan yang pertama adalah dukhan ini akan keluar mematikan orang-orang yang beriman dan juga membiarkan orang-orang yang kafir. Maksudnya bila dukhan keluar saja, orang yang beriman mati, yang tinggal orang-orang kafir semata-mata. Kemungkinan yang kedua pula, dukhan ini keluar, asap ini keluar, dia keluar mematikan orang-orang kafir dan membiarkan orang-orang yang beriman.
Bila keluar saja dukhan, orang kafir semuanya mati. Orang yang beriman itu hidup. Maka dua kemungkinan ini adalah dua perkara yang tak dapat kita pastikan, sedangkan kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Tak dapat kita ini katakan yang mana rajih ataupun marjuh, yang mana kuat ataupun lemah. Kerana apa? Pendapat berdasarkan petanda hari kiamat tak dapat kita ini kuatkan, melainkan kalau ianya dah berlaku ataupun tidak berlaku. Benda yang berkenaan dengan petanda hari kiamat dapat dirajihkan kalau dia berlaku, dan dia itu marjuh, kuat atau lemah kalau dia tidak berlaku, walaupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bila sebut dia takkan berlaku, mesti dia berlaku. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudiannya adalah Ad-Dajjal. Dajjal ini definisinya, dia adalah rajulun syakhsiyatun yahudiyah yamnahullahu ilaihi istidraj. Definisinya, dia adalah seorang lelaki manusia memiliki personaliti seorang Yahudi, dan Allah Ta'ala memberikan kepadanya istidraj yang paling besar. Dia adalah Dajjal wal'iyadu billah. Seorang lelaki manusia, dia bukan makhluk asing, bukan gergasi, bukan raksasa. Kalau raksasa, maka yang kalahkannya Ultraman. Subhanallah. Kalau dia itu makhluk asing, maka yang kalahkan dia Star Wars. Tapi dia bukannya perkara-perkara sedemikian. Malah dia manusia yang membawakan fitnah yang sangat besar di akhir zaman. Macam mana rupanya? Ada orang kata Dajjal tu rupa Cina, muka dia punya mata cepet. Tapi perlu ada pembetulan. Mata Dajjal bukan sepet. Mata Dajjal buta sebelah. Mata sebelah kirinya buta. Mata kanannya ada. Dia bukan sepet. Mata dia bulat. Dan dia bukan berbangsa Cina. Dajjal ini adalah seorang lelaki yang lahir lebih kurang 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam. Lahir lebih kurang 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam. Lahir dekat sebuah negara namanya negara Samirah. Dan berasal daripada sebuah bangsa yang nama bangsa itu bangsa Yahuda. Suku kaum daripada suku kaum Bani Israel namanya bangsa Yahuda. Lahir daripada suku kaum ini lelaki yang dia tidak diketahui namanya dan dia tak diberikan nama oleh ibu bapanya. Dan dia digelarkan Dajjal oleh Rasulullah di akhir zaman. Lelaki ini ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke akhir zaman untuk menjadi suatu ujian terbesar kepada umat Muhammad di akhir zaman. Ketika mana di dalam Al-Quran Iblis mengatakan kepada Allah, Rabbi ja'alni minal munzarin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anta minal munzarin. Wahai Tuhan, kata Iblis kepada Allah, jadikanlah aku, usia aku ditangguhkan kematiannya sehinggalah hari kiamat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Iblis, aku panjangkan usia kamu sehinggalah ke hari kiamat. Kata Allah, anta minal munzarin, kamu adalah salah seorang yang dipanjangkan usia sehingga ke hari kiamat. Maksudnya ada benda lain yang panjang umur sampai hari kiamat, tak meninggal dunia sampai sekarang. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam, dan juga di antaranya subhanallah Nabi Khidir alaihi salam. Di antaranya adalah Dajjal, dan di antaranya adalah Ya'juj dan juga Ma'juj, adalah makhluk di antara mereka
yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir zaman. Yang lebih panjang umur adalah Ya'juj dan Ma'juj berbanding Dajjal. Dajjal itu dilahirkan 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Allah Musa alaihi salam. Jarak di antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah jarak 2000 tahun lebih kurang. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu, dia itu dilahirkan ataupun dia muncul pada suatu zaman yang zaman tersebut bertepatan dengan zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang zaman tersebut adalah zaman pentadbiran seorang lelaki namanya Dzulqarnain. Dzulqarnain hidup pada zaman yang bertepatan dengan zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka pada waktu maksudnya Ya'juj dan Ma'juj lagi panjang umur. Kalau Dajjal umurnya lebih kurang dalam 4000 tahun sekarang, Ya'juj dan Ma'juj umurnya 6000 tahun sekarang. Tak mati-mati, tak meninggal-meninggal. Panjang umur. Mungkin dia tu tak sakit dan sekarang tak kena wabak pun. COVID-19 dia tak kena. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah Dajjal. Dajjal ini keadaannya adalah natural. Dilahirkan, maka dibesarkan, berlaku zaman kanak-kanak, berlaku zaman remaja, lalu dia pun dewasa. Kemudiannya tempoh usia dewasanya tidak menua-nua sampai sekarang. Tidak ada penuaan. Subhanallah. Tanda-tanda penuaan tu tak wujud. Rambutnya mungkin hitam je, tak putih-putih. Mungkin dia punya kulitnya flawless je, tak kedut-kedut. Betul tak? Badannya pun tegap je, tak bongkok-bongkok. Tulang belakangnya pun kuat, tak ada pun osteoporosis. Tak ada. Subhanallah. Panjang usia Dajjal ni. Sehinggalah ke akhir zaman tak pernah kenal rasa sakit lelaki nama Dajjal. Dia boleh buat penyakit tapi dia tak pernah sakit. Sebab itulah dia merasakan diri dia macam Tuhan. Orang yang tiap-tiap kali jatuh sakit pun boleh mengaku Tuhan, ini pula orang yang tak pernah rasa sakit. Kalau kita lihat kebanyakan manusia yang ingkar perintah Allah, kebanyakan mereka ini Allah Ta'ala anugerahkan dengan kesihatan yang luar biasa. Dalam kehidupan, Mustafa Kamal Ataturk tidak pernah memiliki penyakit yang kronik, melainkan penyakit yang menyebabkan dia meninggal dunia. Penyakit itu penyakit yang misteri. Tak tahu kenapa. Begitu juga dengan Fir'aun. Mereka tu lebih kurang saja. Fir'aun mengaku Tuhan. Mustafa Kamal Ataturk mencabar Tuhan. Tahu tak kita, waktu dia tengah menyiapkan bala tentera, dia bagi arahan. Katanya semua tentera duduk, tentera pun duduk. Semua tentera berdiri, tentera pun berdiri. Dia pun ketawa. Katanya, sekarang siapa yang kamu nampak lebih kuat? Allah ke aku? Itu kata-kata Mustafa Kamal Ataturk. Rasa-rasa di Islam ke bukan? Wallahu a'lam. Namanya masih Islam. Mudahan dia kalau diampunkan dosa oleh Allah, rasanya kafarahnya itu sangat berat. Kalau dia diampunkanlah dosanya oleh Allah, kafarahnya mungkin sangat berat. Begitu juga dengan Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun yang mengaku Tuhan itu dalam riwayat mengatakan bahawasanya dia tak pernah rasakan sakit walaupun satu dekah batuk. Kita ni kalau batuk tak pernah satu dekah, mesti 2-3 sekali. Sekali batuk mesti 2-3 kali.
Satu, maksudnya kalau kita batuk, dia package 4 kali dekah. Kan? Betul tak? Tak ada orang batuk, dah. Dia mesti, macam itu. Betul tak? Maka itu adalah Fir'aun. Walaupun 1 kali dekah batuk, tak pernah dia rasa. Maksudnya dia tak pernah rasa sesak nafas, dia tak pernah rasa sakit tekak, dia tak pernah rasa batuk macam mana. Kehidupannya sentiasa sihat, tak pernah dilanda dengan penyakit. Sebab itulah dia boleh mengaku Tuhan. Begitu juga dengan Namrud. Namrud juga Allah Ta'ala tidak pernah berikan dia rasa sakit. Satu makhluk sahaja yang tak pernah rasa sakit tapi tetap beriman, iaitu para malaikat. Makhluk lain yang Allah Ta'ala berikan nikmat kesihatan yang berpanjangan, kebanyakan mereka kufur wal'iyadu billah. Kalaulah kita jarang sakit, maka bimbanglah kita takut-takut Allah sedang membiarkan kita kufur daripada ajaran dan juga jalannya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Dajjal itu adalah suatu makhluk. Dia adalah seorang manusia, dipanjangkan umurnya, yang lahir dekat sebuah negara. Negara itu namanya Samirah, dan juga lahir daripada sebuah bangsa. Bangsa itu namanya bangsa Yahuda. Apakah bangsa Yahuda itu ada zaman sekarang? Jawapannya sudah pun tidak ada. Dia adalah suku kaum yang terdapat di dalam Bani Israel. Bani Israel tu macam Melayu. Yahuda tu dia macam orang Nagori 9 contoh. Macam itulah suku kaum. Cabang-cabang Melayu. Kalau Melayu dia punya induk, cabang-cabangnya. Jadi Israel tu induk dia. Cabang-cabangnya dia ada banyak suku kaum di dalamnya. Di antaranya bangsa Yahuda yang Allah Ta'ala dah pun pupuskan mereka. Maksudnya muka Dajjal itu, dia adalah muka yang tak akan sama dengan mana-mana bangsa di zaman sekarang. Jadi jangan kita kaitkan Dajjal itu macam Cina lah, macam India lah. Dajjal itu mukanya mungkin macam muka orang Greek, macam muka Bill Gates lah, macam muka Mark Zuckerberg lah. Macam-macam orang kata. Maka itu bukan. Tidak boleh kita ini mendakwi dalam bab ini, kerana perkara itu belum berlaku dan kita juga belum pernah nampak muka Dajjal macam mana. Nampak muka Dajjal tu tak jadi masalah, tetapi jadi masalah terpedaya dengan dia. Muka Dajjal itu asalnya mukanya suci, mukanya muka orang beriman. Orang tengok je rasa nak percaya. Jangan kita ini kata percaya dengan Dajjal. Kadang-kadang dengan skema pun kita percaya. Apatah lagi dengan Dajjal. Kalau skema tu yang muka dia tak berapa nak beriman pun kita boleh percaya, ini kan pula Dajjal, dia bapa kepada segala skema dalam dunia. Penghulu kepada segala penipuan itu adalah Dajjal. Dan juga yang membuat konsep penipuan itu adalah Dajjal, diikuti oleh manusia. Maka Dajjal ini mukanya muka yang suci, muka manusia yang soleh. Tapi 3 perkara Dajjal akan jauhi sejauh-jauhnya. Yang pertama, Dajjal tidak akan menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah, tapi dia mengaku Islam. Yang kedua, Dajjal tidak akan mengamalkan sunnah, tapi dia mendakwa dia menyayangi Rasulullah. Yang ketiga, Dajjal tidak akan mengajarkan orang supaya menjauhi maksiat, tapi dia mengajak orang dirikan solat. Katanya, wahai manusia, dirikanlah solat. Buat maksiat pun tak apa. Macam itu. Dajjal ni dia tak akan ajak orang jauhi maksiat. Bagi dia maksiat tak apa, tapi ibadah buat. Kalau adalah ustaz yang macam ini, takut-takut dia tu Dajjal.
Subhanallah. Perkara yang perlu kita ajak manusia, perkara pertama sekali adalah taubat dan menjauhi maksiat. Setelah itu barulah kita ini ajak manusia beribadah setelah daripada menjauhi maksiat. Tidak boleh seseorang itu melakukan maksiat dalam masa yang sama beribadah, ataupun melakukan maksiat dan berniat untuk bertaubat selepasnya. Tidak boleh. Taubat itu untuk suatu maksiat yang kita lakukan tanpa niat untuk bertaubat selepasnya. Contoh, alah aku mencuri lah sekarang, nanti aku taubat lah. Taubat tu main-main. Tu bukan taubat. Itu adalah taubat. Kalau kahwin, ada kahwin kontrak, itu taubat kontrak. Taubat dah dirancang. Astaghfirullahalazim. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita ini sambung sedikit sahaja. Yang last ini berkenaan dengan dabah. Dabah ini adalah haiwan yang melata, yang muncul hampir-hampir sama dengan terbit matahari daripada sebelah barat. Para ulama mengatakan bahawasanya di antara munculnya dajjal, munculnya dabah, keluarnya dabah dengan matahari terbit dari sebelah barat lebih kurang sama waktunya. Sama ada matahari terbit dulu sebelah barat baru munculnya dabah, ataupun munculnya dabah dulu baru terbit matahari sebelah barat. Di antara keduanya hampir-hampir serupa ataupun hampir-hampir bersamaan waktunya. Dabah ini bukan seekor, dia banyak. Yang pertama, dia muncul di sebelah timur. Yang kedua, muncul sebelah barat. Yang ketiga, dia muncul ataupun keluar di antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau kita tengok petanda hari kiamat, semuanya dekat Mekah. Semua dalam Masjidil Haram. Tak ada tempat lain, semuanya dalam Masjidil Haram. Dukhan dalam Kaabah. Dabah keluar di antara Bukit Safa dan Marwah. Dia keluar dekat situ, dan dia bukan seekor, dia ramai. Saiznya adalah saiz yang besar, macam saiz seekor lembu. Macam saiz seekor lembu ataupun kerbau ataupun seladang ataupun lebih besar daripada itu. Dan rupa dia adalah rupa yang sangat aneh. Rupa haiwan yang kita tak pernah lihat sebelum ini. Kata para ulama, wallahu a'lam, setiap daripada rupa haiwan yang ada di zaman sekarang, ada pada haiwan namanya dabah. Mungkin dia ada bulu, lepas tu dia ada sisik, lepas tu dia ada kuku, lepas tu dia ada balung, macam itu. Semua sifat haiwan ada pada dia. Tapi rupa dia bukan rupa yang menakutkan. Kerana dia bergaul dengan manusia dan boleh berkata-kata, dia boleh cakap bahasa manusia. Kalau kita bayangkan macam cerita Narnia. Haiwan boleh bercakap. Sebenarnya datuk nenek kita dulu mengatakan pada zaman dahulu kita pun ceritakan sang kancil, sang buaya boleh bercakap. Sebenarnya salah. Zaman dahulu haiwan tak boleh bercakap, tapi zaman nanti haiwan bercakap. Haiwan takkan boleh bercakap zaman dulu. Akan datang haiwan insya-Allah boleh bercakap. Jangan kata haiwan bercakap, pokok batu pun boleh bercakap. Jadi janganlah cerita dekat anak-anak tentang kisah pada zaman dahulu sang kancil, sang buaya. Takut-takut mereka mengatakan zaman dulu memang tak ada manusia ke? Ataupun manusia dulu memang tak pandai. Yang pandai sang kancil. Jadi beri cerita yang betul. Pada zaman dahulu, cerita pasal para anbiya. Cerita pasal orang-orang yang soleh. Cerita tentang perihal Bani Israel. Jangan cerita pasal sang kancil, sang buaya. Sang kancil, sang buaya itu, dia adalah satu mitos yang tidak ada asas dalam mana-mana. Al-Quran tak ada, As-Sunnah tak ada, cerita para ulama lagi tak ada. Hadirin dan rahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka itu adalah dabbah. Dabbah itu rupanya rupa yang hampir-hampir sempurna di antara haiwan dan manusia, cantuman. Tak tahu kita nak kata manusia tak manusia, nak kata haiwan pun tak haiwan. Tapi rupa dia tu bukan rupa yang menakutkan. Bila kita jumpa dia, kita boleh kata, Assalamualaikum, apa khabar? Dia pun jawab, Waalaikumsalam, baik. Dia boleh bercakap dengan kita. Maksudnya dia akan bergaul dengan kita dalam kehidupan sehari-harian kalau kita wujud waktu tu. Dan dia punya tugas, dia akan cap dekat dahi orang. Kalau orang itu beriman, dia akan cap dahinya, kamu beriman. Kalau orang tu tak beriman, dia akan cap dekat dahi orang itu, kamu tidak beriman. Setiap orang dah ada rubber stamp waktu tu dekat dia punya dahi. Dapat kita kenal, oh ni tak beriman rupanya kau, ya. Betul aku tak beriman. Macam tu. Semua waktu tu tak ada gaduh tapi mengaku. Itu tugasan dabbah. Maka itu adalah dabbah, dan dabbah ini dia akan meninggal dunia macam manusia meninggal dunia. Telah meninggal dunia, dabbah, kita pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia dah dia kan. Dabbah ini dia itu keluar daripada perut bumi, hasil daripada tindakan kimia daripada perut bumi, menyebabkan dabbah ini wujud. Dan kata para ulama, setiap tahun terdapat di dalam perut bumi suatu haiwan yang tak dikenali, yang telah pun terbentuk, hanya sahaja mereka belum hidup. Mungkin sekarang ni dekat dalam perut bumi tu mereka masih macam janin. Macam janin. Ataupun mereka itu macam satu ukiran tanah dan sebagainya, yang satu hari nanti Allah Ta'ala akan tiupkan roh, maka mereka hidup. Dan mereka bukan yang menakutkan. Bukan bila keluar tu, takutkan orang, tak ada. Tapi keluarnya bergaul dengan manusia. Bergaul dengan kita. Kita akan, kalau kita wujud waktu itulah, manusia akan ajak dia datang rumah, makan kat rumah saya je. Siapa dia tu? Dabbah. Kawan awak tu siapa? Dia manusia ke? Tak, dia tu dabbah. Oh, dabbah. Ajak datang rumah makan. Macam tu, ibaratnya lah. Boleh bayang tak? Maksudnya akan datang, kita ni bukan manusia je. Yang dengar ceramah nanti ada seekor dua ekor dabbah. Dan kita kenal, oh ni dabbah ni. Siapa nama dia? Nama dia Fairuz. Fairuz tu siapa? Oh dia dabbah, bukan manusia. Oh dabbah, ingatkan manusia tadi. Macam tu. Ibaratnya. Tapi kita dengar macam seram kan sekarang. Sekarang kita dengar macam, takut pula ada haiwan duduk kat kita. Nak takut apa? Kita boleh kucing dalam rumah. Lebih kurang itu, cuma kucing tu boleh bercakap dengan kita nanti. Contoh macam itu dabbah. Dabbah tu dia adalah haiwan yang dia boleh berdikari, cari makan sendiri. Dia boleh dan silap hari bulan dia boleh ada pakai baju. Dia pakai baju, dia ada pakaian, dia ada peralatan. Tapi kita bila tengok dia, kita tahu dia haiwan, bukan manusia. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darajat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan juga menjadikan kita semua berada dalam keimanan yang paling teguh, yang paling kuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan jauhilah kami daripada segala fitnah di akhir zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam hari yang mulia dan bulan yang mulia ini ya Allah, jadikanlah kami masuk ke dalam tahun baru nanti ya Allah. Pada bulan Muharram nanti ya Allah adalah penambahan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, dan juga rasa cinta kami kepadamu dan Rasulmu yang bertambah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada menyinggung nama pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah bukan berada di langit. Allah bukan berada di arash. Allah tidak perlu kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tidak perlu kepada mukhassis pencipta kerana Allah adalah qadim. Kita kata Allah tak perlu pada tempat, tak perlu pada langit, tak perlu pada arash, bumi dan sebagainya. Betul.